سنة النبي والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. Kita ada pada muka berapa? 255. Sekarang ni pada mana? Ayat qalu dah. Qalu nak tu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tilka idzan. Tu kitab jatuh dah. Qalu tilka idzan. Ya tulis idza, ya bukan ya hamzah sekor ya lebih sekor. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Tengok tu ayat qiraat. Allah Subhanahu wa taala sebut belum pada ni kok mana yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang kafir ni, orang kafir Mekah dan segala kafir ia engkarkan hidup pada hari kiamat. Ia tak percaya kata hari kiamat tu akan berlaku dan tak percaya kata nak hidup semula selepas daripada mati dah. Ia tanya lagu mana? Tengok ia tanya, a inna lamarduduna fil hafirah. Apa makna al-hafirah? Ayil hayatil ula. Ia kata adakah kami semua ni boleh adakah kami semua ni dikembali kepada hidup semula pula kerana lamardudun lam tidak inna lamardudun mardud khabar inna. Itu dia. Kita nak klik semula pula kerana kemudian daripada mati, kemudian daripada sudah mati. Ni inna hamzah tu istifham. Tanyakan. Dia buat tanya tapi bukan tanya nak tahu tu. Tanya nak mengingkar, nak menolak. Orang panggil istifham tu istifham ingkari. Tu istifham yang dikandak untuk nak ingkar ya. Tanya tapi di sambil nak menafi, nak menolak. Dak, tak klik dah dia kata. Tak klik dah. Tu. Tu kena dalam bagian ilmu ma'ani. Tu bercara. Nak halusi dalam bab istifhamnya kena ngaji ilmu ma'ani. Kita akan tahu.
Kemudian dia kata lagi, idza kunna 'izaman nakhirah, adakah apabila jadi kami, jadi oleh puak kami ni, jadi 'izaman, sudah jadi tulang lah. Tulang nakhirah yang reput, yang rusak, yang hancur, lebur bih. Bila jadi tulang hancur, lebur bih dah, adakah kami ni lepas pada jadi tulang tu, kami hidup pula, kami akan hidup semula pula? Kena gitu. Tak boleh jadi. Kalau hidup semula, ya kena ada seorang dua daripada datuk-datuk nenek kita hok bangun mari daripada kubur tu, klik royak kita kan. Tak ada. Mati-mati. Sebab tu orang kafir dia besar sangat hidup dunia dia tu. Dia besar sangat. Bila sebut tu Covid, Allah takut suruh kita takut juga Covid. Hati kita orang beriman ni pun takut, tapi takut kita pun takut serta keadaan kita. Taubat, rinsap diri, buat siap baik untuk nak mati, orang panggil. Kadang kita yakin kata di sana ada satu pula alam yang baru. Tapi dia tak yakin situ dah. Sebab tu dia dijaga sungguh-sungguh. Takut. Takut molek ke tak takut dak siapa ke orang panggil. Kadang-kadang tak gimana. Orang kita kadang-kadang tak takut dak pula dah. Mati belako dia kata. Tak nak kau mati jadi kok tak kena pula. Allah. Maka kata dia, ni. Orang kafir kata lagi, qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu telah. Qalu kata, jadi telah berkata oleh mereka itu. Mereka mana? Mereka itu segala kafir itulah. Kita kacak mudah segala kafir. Orang kafir dia kata ni Allah Ta'ala hikayat kecek pen ni, maknanya learning pun ada. Selama mana dalam hati tak ada benih iman dengan Tuhan, tak ada benih keimanan tu, ya tubik kat mulut dia. Ya tubik. Ya bukan hati pada Mekah saja, sampai kiamat orang kafir akan berkata. Allah Ta'ala cerita, telah berkata oleh mereka itu segala kafir itu. Dia katakan, tilka, bermula di makian itu. Isyarat kepada mubtada tu, lafaz tilka tu. Tilka tu mubtada. Bermula di makian itu. Orang kafir kata, hak tu di makian itu. Di makian mana? Pada di makian. Balik hidup. Balik hidup. Hidup balik. Hidup semula. Tu bahasa kita. Di makian itu balik hidup, jadi kembali hidup. Hidup semula. Hidup semula tu. Tu. Hidup tu kemudian jadi selepas daripada mati. Mati berat dah. Bila jadi hancur lebur, jadi baja tanah dah. Hidup kelik semula tu. Dia kata, bermula di makian itu. Maka tilka tu isyarat kepada kok nu ar-rajfah nu, ar-raddu fil hafirah nu. Hak dulu. Jadi kembali kepada hidup semula tu. Tilka isyarat ke tu. Ya mari dengan muannah tu tak takniskan isi isyarat tu. Isyarat kepada ar-rajfah. Ar-rajfah war-raddu fil hafirah. Tu depan belum pada tu. Hak tu. Ni yang ngejek pula. Kecek tu mengejek-ngejek pula tu. Kata mereka itu bermula di makian itu tu. Balik hidup semula lepas pada mati tu. Allah ya. Dia kata, balik semula tu. Jika sah izan ketika itu, yani jika sah itu. Tu. Izan je mari izan tu yani iza sahha, seolah kata iza sahha. Tu. Jika sah itu, apa maka jika sah? Yani jika berlaku sungguh kembali itu. Buat begitu. Jika berlaku sungguh kembali itu. Sekiranya klik sungguh. Dia kata sekiranya klik sungguh. Dia kata hidup kelik tu sekiranya sungguh lah.
Sekiranya sah lah, sekiranya berlaku sungguhlah kembali tu. Oh, balik yang rugi. Balik tu khabar tu. Balik yang rugi tu khabar. Bermula di Makkah itu tu mubtada. Karratun tu khabar. Khasirah tu sifat kepada karrah. Karratun. Rugi yang rugi. Balik yang rugi. Karrah ni kembali balik. Jadi dia kata gana, dia kata orang kafir kata, oh kelik semula tu kalau jadi sungguh lah dah. Rugi terik kawan. Rugi terik. Rugi terik. Kok mana rugi terik? Rugi kelik mari. Pasal kalau kelik mari dia eka pula. Allahu Akbar. Tengok je kecek. Kecek lagu ni lagu mana? Orang panggil duk mengajar. Kawan ni kalau takdir kata kiranya klik mari pula serak lagi sekali lagi rugi terik rugi terik. Orang panggil sia-tiau, dia panggil sia-tiau dah. Balik yang rugi. Sebab apa? Sebab kalau klik mari pun kena mari dia semua tok kong pula. Kalau klik mari pun kena klik mari duk engkau pula. Duk mari kafir pula, mari kufur pula. Klik mari pun rugi. Aduh, ya kecek. Kecek ni orang panggil, ini perkataan keluar kerana meringan-ringan dan mengejek-ngejek. Tu dia. Habis itu. Apa tu dah? Tu tulis itu pada yang rugi tu. Ini perkataan yang keluar daripada mereka. Itu. Ini perkataan yang keluar daripada mereka kerana meringan-ringan. Kerana meringan-ringan dan mengejek-ngejek saja. Tu je. Tu. Allah yang kata, kalau mati klik hidup mari semula, klik mari rugi terik ya. Pasal kalau klik rock dua pun lagu tu juga. Kita ada lagu ni. Tu. Lagu tu juga. Gitu lalu dah. Orang kafir ni dia tak ada ilmu, dia tak beriman, dia kecek gigi si. Kita orang beriman ni nak kecek sepatah-sepatah beringat takut bawa kepada jatuh murtad apa semua ya. Kita mengaji agama sebab tu iman ni penting weh. Kena tapih mula dulu kata etasa tu. Takut bawa kepada murtad. Ni kalau orang Islam kecek lagu ni pakai kecok lalu ni. Kalau orang Islam kecek lagu ni pakai wal iazubillah ni, wal iazubillah murtad. Bokeh je tak engkar dimula je, tak percaya dimula lagi dah tentang hari kiamat. Tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang perkataan tu menunjuk nak jadi rupa engkar-engkar. Walaupun dia tu dia kata dia beriman, tapi perkataan tu kadang-kadang mendengung-dengung menzahir kata dia engkar. Tengok dia kata kan, kiamat ada dalam kubur. Dalam kubur. Kadang-kadang mengejek dia kata kan. Kalau mungkin nak tanya memunak jawab kan. Kalau mungkin tak tanya memunak jawab kan. Dia kata, aku nak kau nak jekah. Dia tanya makmu. La ilaha illallah. Misalnya, aku nak suruh kita tanya makmu dulu. Aku suruh nak suruh dia kita tanya mak dia dulu. Belum pada. Jadi kecek lagu tu walaupun dia orang Islam, tapi kadang-kadang tu hasil mai kerana hati tu tak begitu beriman. Tak begitu percaya teguh dengan benda tu, seolah kata tak percaya. Kalau dengan sebab benda tu bawa kepada murtad. Tu. Buat tu dah. Jaga Allah. Aku nak belaweng muka aku. Mari tanya aku nak ajak kocah. Misalnya. Jadi kecek lagu tu apa maksud? Nak kok mana? Ada nak jaga tu. Kadang ada zahir lagu tu. Neraka Tuhan ni luar. Kalau aku tak ada pergi nak tahu. La ilaha illallah. Kena ada baik jahat asal dia. Orang baik dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Aku jahat-jahat ni neraka Tuhan luar. Dia kata. Apa kalau baik belaka pergi nak duduk neraka? La ilaha illallah. Tu.
Kecek lagu tu kadang membuat pada murtad tu kecek atau rupa orang panggil meringan-ringan mengejek-ngejek tentang azab, tentang berlakunya hari kiamat. Rupa-rupa tu. Tu kadang-kadang yo mani yo tepuk air panas kata belajar mani air panas belai-belai ya kata sikit lagi pun kena panas dah. Jadi kok tu Allah. Tu satu kata perkataan. Ni orang kafir kecek ni. Allahu akbar. Mereka kata kalau takdir jika berlaku sungguh perkara tu, jika berlaku sungguh kembali tu, ya pun tak percaya je kata in tu, ya kata jika tu, ya tak percaya. Ya tak percaya. Ya tak yakin. Tu. Jika sah lah, ya kata balik yang rugi. Balik yang rugi. Maka Allah Subhanahu Taala pun jawab, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama maka Allah Taala kata, fa innama maka apa maka yang kerana, maka dengan makna kerana. Sebab apa tafsir lagu tu? Karena kita guna maka tu orang panggil fa ta'lin, fa ta'liliyah, fa dengan makna kerana orang panggil fa ta'liliyah, fa yang menyata alasan, fa yang menyata illat, fa ta'lin. Bila kata illat, ada alasan, ada maklun dia. Mana maklun dia betul, mana illat ke mana? Maka maklun di sini mahzub. Ayat Quran Allah Taala hazah orang panggil illat bagi suatu mahzub. Maka ni illat kepada suatu mahzub, memberi alasan kepada satu perkara yang dihazahkan, dibuang. Ma'lun alai itu dimahazah. Allah Taala hazah, tak sebut. Kalau orang mengaji dia tahu. Tu orang panggil ayat Quran ni lagu tu Allah dalamnya. Kadang dia mari rupa ni. Kita kena ada alat kakah weh. Kalau tak beralat kakah tu susah juga tu. Nak gali dia tu. Tu. Maka ni pun ulama royak kita tu. Tak serupa dengan mereka yang Allah Ta'ala ilmu serupa dengan ahli mufassirin. Sungguh nung. Puak-puak tu ya ilmu yang siapa tak. Bila dia baca dia reti. Dia baca dia tahu. Dia tahu. Dia ngaji dia tahu. Ni kecek usul lagu ni nak gini. Dia bahasa Arab dia tu orang panggil mahir. Segala Allah cukup. Kita ni tu pada demo royak lagi tu pun nak gali tak siapa lagi, padahal dia mau lecak dah wi. Tak gagah lagi, tak kuat lagi nak gali. Tu. Tu ilmu alat ni penting weh. Ilmu alat ni penting. Tu. Alat tu penting. Pakai suku, pakai bila masa suku, tapi kena sedia buat persiapan. Benda tu je kena ada. Maka Allah Taala kata maka fa inna maka jadi kerana, jadi kena takdir lagu ni lah. Belum pada maka tu kena takdir mahzub tu, kena kata gini, yakni jangan kamu sengko. Betul maka tu kita takdir bahasa Melayu wisiat, yakni jangan kamu sengko bahawa kembali semula itu. Jangan kamu sengko bahawa kembali semula itu ialah perkara yang susah bagi Allah. Kerana, jadi maka jadi kerana ila akhirih. Barulah sambung. Jangan kamu sengko. Tu mahzub ilat. Tu. Jangan kamu sengko, hei orang kafir. Kamu jangan sengko bahawa hidup semula Rob dua kali yang kedua tu adalah satu pekerjaan yang susah sukar di atas Tuhan. Mengira kuasa pun payah atas Tuhan nak buat. Jangan rasa payah. Mu jangan duk puasa lagu tu. Puasa kata apa? Yo nak Tuhan nak buat kelik mari semula Rob dua.
Kali yang kedua, jangan sengkau lagu tu. Maka yang ni kerana. Fa innama kerana hanya ayat terjemah daripada innama. Hanya, jadi sungguhnya. Innama adatul hasr. Tu innama adatul hasr. Maknanya kalau kita ngaji inna kafah, inna makhfufa ma kafah, tu nahu mau kira. Lepas tu memberi pada hasar dianya. Memberi pada hasar. Hanya sungguhnya. Mana sekali go. Tengok dapat lagi. Kerana hanya sungguhnya hiya, terjemah pada hiya. Kerana hanya sungguhnya ia apa? Sangkakala yang kedua tu. Tu sangkakala yang kedua tu tafsir ia tu. Nak menerang makna ia tu. Badan lah kita kata badan pada ia. Hiya tu kena kepada an-nafkhatus tsaniyah tu. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala kata, mu jangan sengkau. Yang ada perasaan kata, kembali kali yang kedua tu merupakan satu perkara yang susah atas Tuhan. Kerana sangkakala yang kedua tu, tiup sangkakala yang kedua mengiringi hidup, yang mengiringi akan dia oleh hidup tu. Mengiringi sifat kepada sangkakala. Kerana ia sangkakala yang kedua yang mengiringi akan dia oleh hidup. Hidup mana? Hidup bangkit kubur. Hidup bangkit daripada kubur tu. Faham tak? Maksud mengiringi yang dia mengikuti akan dia oleh hidup semula tu. Tu. Jadi gini, lepas pada siup kangkang sangkakala kali pertama, hancur dah. Hancur lebur segala dunia, segala makhluk ni semua binasa. Lepas pada tu 40 tahun pula Allah Ta'ala perintah Israfil siup pula sangkakala kali yang kedua. Bila siup kali yang kedua, lepas pada tu hidup klik. Orang panggil sangkakala yang kedua tu mengiringi akan dia oleh hidup balik. Hidup balik tu mengikuti lepas pada tu. Tu orang panggil. Faham tu dah? Tu. Tu ibarat dia, masya-Allah. Hanya sahaja ia sangkakala yang kedua yang mengiringi dan mengikuti akan dia oleh hidup bangkit daripada kubur tu. Hidup yang dibangkit daripada kubur, badan pada hidup dah tu. Hidup yang dibangkit daripada kubur tu. Tu. Hak tu. Fa innama hiya, hanya sungguhnya dia an-nafkhah as-saniyah, dia sangkakala siup sangkakala yang kedua tu zajratun wahidatun, ialah satu kali tiup saja. Satu tu khabar bagi ia tu mubtada, satu tu khabar. Satu kali tu. Allah Ta'ala kata, mung jangan perasan, jangan sengkau kata hidup balik tu satu benda yang besar bagi Tuhan. Jangan sengkau kata benda berat bagi Allah. Kerana siup sangkakala kali kedua tu satu kali je, bukan banyak kali barulah dek. Tak. Siup siapa ke sakit kan ke Israfil, tak ada bangun-bangun lagi, tak ada naik-naik lagi. Ya tiup sekali ya, semua makhluk bangun. Berat ke tu? Kalau kita tak pakat siup, kalau sebab kita ni nak bergerak orang ni nak bergerak orang dalam ponok ni, kalau orang tak pakat tidur belakang atau wakil, nak bergerak dia kena pakai masa banyak mana. Lama juga dung-dung pergi ponok ni. Kadang-kadang katok sekaligus tu tak bangun lagi. Berat. Ramai-ramai ni berat. Tapi Israfil siup sangkakala sekali dia pakai bangun. Hatu zajratun wahidah. Lapas sahaja itulah menunjuk di atas hasad. Innama hiya zajratun wahidah. Seolah kata la takunun nafqah illa zajratan wahidatan. Seolah kata gitu ya.
Seolah kata gitu. Tidaklah sangkakala yang kedua, malaikat satu kali je, satu kali tiup saja, sekali je, zadrah ay nafkhah wahidah, sekaligus gerup, semua akan dibangkit. Masya Allah. Payah ke tu? Tak payah di atas Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tu hai jawab ni kecek pe ni soalan tak jawab Jawab pok-pok nu hak kata, oh yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kita nak kelik semula kena. Jadi tulis celboh beda ni. Kalau kelik pula kat huruf kita terik, kelik mari dak kupur pula. Tu yang kata sekaligus je, tak ada ayat apa. Allah Ta'ala kata, tak ada ayat apa, sekaligus gerung. Tu Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bertambah iman ni kita kalau orang beriman sungguhlah, kalau kita penuh-penuh beriman, sempurna iman kita, bila baca Quran ya tambah iman pula. Ya bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, Allah Ta'ala kata. Bertambah iman lagi bila baca ayat Quran, baca bertambah iman. Tu ala rabbihim yatawakkalun. Habis itu satu kali tiup saja, maka apabila ditiup, takdir pula. Maka apabila ditiup, fa izahum bisahira. Takdir maka apabila mari apa tu? Takdir mari apa maka apabila tu? Takdir maka apabila ni isyarat kepada bahawa fa izahum bisahira tu jawab bagi syarat yang dihazafkan. Awak gitu. Maka apabila ni ditakdirkan, ini kerana isyarat bahawa isyarat bahawa perkataan faizahum bisahirah depan itu. Faizahum bisahirah ialah jawab bagi syarat yang dihazaf, yang dibuang. Jawab syarat mahzub lah kita kata. Forobitoh pada jawab lah. Forobitoh pada jawab. Mana syarat dia? Takdir syarat mari. Tu. Seolah kata fa idza nufikhat wa idza nufikhat, dan maka apabila ditiup, Allah Ta'ala kata, maka apabila ditiup, ni orang panggil kecek lagu ni tu, orang panggil tahu pemajat bihalfi belaka tu, ya hazah. Sebut jawab hazah syarat. Ni gitulah Al-Quran. Tu. Maka dia kata itu. Fa idza, maka apabila ditiup, yakni ditiup akan tiupan kali itu. Senang lagu tu dah. Senang lagu tu. Maka apabila ditiup, yakni ditiup akan tiupan kali itu. Bila Israfil tiup sangkakala kali yang kedua tu, bila ditiup, Allah Subhanahu wa taala kata fa idzahum bisahira, maka tiba-tiba iza, isyarat dah iza fujaiyah dah tu. Kalau kita mengaji nahwu tu orang panggil iza fujaiyah dah tu. Maka tiba-tiba tandainan, dia kata tiba-tiba maka khabar-khabar, kalau bahasa kita khabar-khabar, khabar-khabar tiba-tiba tu. Bila tiup dah, tiba-tiba khabar-khabar hum, bermula mereka itu. Idza fujaiyah ni dia tertentu kepada jumlah ismiyah ya kan? Dia tertentu pada jumlah ismiyah ya. Maka hum mubtada bisahira tu jumlah taklum mazhub khabar. Syibi jumlah dia. Hum mubtada bisahira taklum mazhub jadi khabar bagi hum. Jumlah tu jumlah ismiyah. Dia tertentu dengan idza fujaiyah yang kita mengaji nahwu tu lah dah. Tu. Maka tiba-tiba bermula mereka itu mana makhluk itulah pada mereka itu.
Bermula mereka itu sekalian makhluk tu, kullul khalaik, semua makhluk tu, makhluk yang ni sekalian makhluk tu. Tiba-tiba dia morning semua. Allah Ta'ala kata, bila Israfil tiup sangkakala kali yang kedua, fa izahum, maka tiba-tiba khabar-khabar mereka itu semua makhluk ni bisahira, atas muka bumi. Bukan atau tu atas, atas muka bumi. Atas muka bumi hidup. Atas muka bumi hidup. Hidup atas muka bumi. Atau tu bukan atau, atas. Atas takluk kepada hidup di belakang. Hidup itulah khabar. Bermula mereka itu sekalian makhluk tu hidup, yakni hidup oleh mereka itu hidup di atas muka bumi. Hidup atas muka bumi semula. Allahu Akbar. Itu isyarat kata boy dengan makna ala. Bisahira jadi bin alas sahirah. Tu makna tu. Apa makna sahirah? Bumi. Bumi sahirah ni asal makna sahid ni gapo sahid. Sahirah ni makna jaga malam. Asal sahirah ni jaga malam. Jaga malam, tidak tidur-tidur. Kita tak tidur tu kita panggil sahid kita. Kita ni sahid. Orang yang jaga malam, yang menjagakan malam, yang tak tidur-tidur. Maka Allah SWT bersifatkan bumi dengan bumi yang sahirah. Mana bumi yang menjaga malam, bumi yang tidak tidur. Sahirah, bumi yang tidak tidur. Tu asal makna, tu asal makna. Maka Allah Ta'ala kata, maka tiba-tiba bermula mereka itu hidup semula atas muka bumi. Fa idahum bisahirah. Hidup oleh mereka itu atas muka bumi. Bumi mana weh? Bumi mana pula weh? Kiamat esok weh. Bukan bumi dunia ni dah tu. Bukan bumi hak kita duk biasa jijak harian ni dah weh. Bumi lain pula. Maksud dengan muka bumi itu tulis situ. Murad dengan muka bumi ini ialah bumi akhirat. Murad dengan muka bumi ini ialah bumi akhirat, iaitu bumi yang putih lagi sama rata. Bumi yang putih lagi sama rata. Dan Allah Ta'ala mensifatkan bumi itu dengan sahirah, yakni bumi yang menjagakan dan tidak tidur. Kerana manusia pada ketika itu tidak ada yang tidur atas bumi itu kerana takut dan bersangatan duka cita. Habis itu, kerana takut dan bersangatan duka cita. Allahu Akbar. Tak berani nak tidur dah, takut. Lah ni kita letih-letih pun tidur ni dah. Atas dunia ni lah. Letih-letih, jijak-jijak wasa jalan-jalan, temum, teduh pohon kayu. Oh, teduh molek tidur bawah pohon kayu tu. Ni kita, tapi pada hari kiamat esok bumi tu tak ada siapa berani nak tidur dah atas bumi tu. Kerana takut, tak tahu kata apa nak berlaku selepas pada tu. Syurga ke neraka tak tahu. Sangat duka cita dan sangat takut. Sebab itulah bumi itu dikatakan bumi yang sahirah, yang menjagakan malam, yang menjagakan orang tidak tidur-tidur. Itu sahid tu makna bumi tu. Allahu Akbar, ya Allah. Tu lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala kata tiba-tiba mereka itu makhluk tu dah hidup atas muka bumi tu.
muka bumi yang putih. Lepas tu duk khilaf pula lah, muka bumi tu lagu mana, setengah kata awak daripada Perak yang putih, macam-macam. Setengah kata bumi Syam, tapi Allah Ta'ala ambil daripada tempat tu lah letaknya semula untuk nak bangkitkan, macam-macam duk khilaf. Cuma di sini satu pendapat ulama, bumi yang putih dan sama rata. Tanah yang kita jijak pada hari itu tak pernah dijijak oleh makhluk mana-mana. Kerana hak baru, tanah baru. Tanah baru. Baru belaka, baru semua. Bukan kata ambil tanah dunia tinggi ke? Tak. Hak dunia coba dah. Buat baru. Itu sahirah pada masa tu Allah Ta'ala kata faizahum bisahirah, tiba-tiba mereka itu hidup semula atas muka bumi tu. Hidup tu kemudian tak luk pada hidup. Hidup semula mereka itu, kemudian yakni selepas daripada mereka itu mati dalam batin bumi. Tu mati tu khabar dalam takluk kepada mati tu. Baca molek, kemudian lama baca straight, kemudian daripada mereka itu dalam batin bumi mati. Tak erti pasal yakni kemudian daripada bermula mereka itu tu mati oleh mereka itu dalam batin bumi, dalam perut bumi. Kecil lagi tu. Faham tak? Dalam perut bumi. Maknanya Allah Ta'ala kata tiba-tiba khabar-khabar mereka itu duk cokoh atas muka bumi. Lepas daripada dulu duk dalam perut tu, dalam perut bumi tu, duk tengah dalam tanah tu. Nampak tak dah? Dalam batin bumi ni dalam tanah. Kecek lagu tu. Dalam tanah maknanya. Dulu duk dalam tanah mulai-mulai, khabar-khabar duk cokoh atas dah. Tu. Fa izahum bisahirah. Khabar-khabar duk cokoh di atas permukaan bumi yang baru. Lepas daripada dulu duk mati dalam tanah. Duk ada dalam tanah. Tu. Sampai tu ia punya dikejut tu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina tu. Celaka dah kami. Siapa ni mari duk kocok kami ni? Siapa bergerak kami hidup kelik mari pula ni? Duk tidur molek-molek. Allah Akbar. Tidur molek ke tak ada molek juga dalam kubur ni pun ya penuh dengan azab juga kalau orang kafir. Tu dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka kata dia kemudian pada mereka itu mati dalam batin bumi. Ni Masya Allah dah. Tu tak jatuh tulis di molek tanah molek tak apa. Siapa masa dia kita nak baca tafsir ke? Ngajak orang kampung. Tu. Huda-huda cara kita pun dah ngajar juzuk 30 ni kepada kampung-kampung baca tafsir. Tafsir Quran ke? Bolehlah kita duk hurai, duk menyata. Ni tak ada mengaji mana, duk mengarut. Tu dia. Maka ya masalahnya ngajak ke kampung ni tak semesti kita kena duk royak kata ni ilak bagi suatu mahzah weh, tak kena duk royak. Cuma belum pada kita nak mengajar, kita royak tu kita boleh takdir mari, kita boleh duk hurai situ. Kita tahu dah kata hadis sini maksudnya gini, Allah Ta'ala khandaknya begini, muradnya sikit-sikit. Tak bom. Tu takut jadi goreng tubik apa panggil lucu. Goreng lajak lucu luar pada koli tu kan nyanyi kita. Tak boleh makan pasuk. Tafsir benda hak Allah Ta'ala bukan nak takut-takut masuk leman fasarul Quran Nabi Ra'yi tu. Maka Tuhan kata cedailah tempat duduk dalam neraka belah-belah. Kalau kita tafsir dengan pendapat sendiri tu. Maka semuanya kena berdasar kepada ilmu, berdasar kepada orang panggil huraiya ulama tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala hidup kemudian. Lepas tu dia kata mudah kita tafsir tak pun dah tu Allah. Payah tu. Payah bukan terjemah saja tafsir ni. Dia tiap-tiap gerakkan ni pergi dengan cermat orang panggil kerana bahaya. Bukan mudah jalan ni ya. Tu. Jadi mati dalam batin bumi. Dalam batin bumi habis kat tu.
Kemudian musannaf kita lah, mufassir kita ni, syarah kita ni, dia buat kesimpulan. Dia buat huraian kesimpulan maksud dia kata kan, yakni manakala ditiup sangkakala, manakala ditiup oleh Israfil akan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala kali yang kedua, lepas pada Israfil tiup dah sangkakala yang kedua, maka segala manusia, maka bermula segala manusia semua dan lain daripada manusia. Apa kata lain pada manusia? Yang seperti jin dan juga binatang. Binatang yang ada hak lagi tu binatang yang ada tergantung hak lagi, yang Allah Ta'ala bangkit mari nak membalaskan hak dia tu. Tu ialah belaka tu masuk dalam lain tu. Jin tu bangkit juga. Lemu kubah yang pasal kita pelaga, ambil dia buat pelaga lemu. Orang pelaga lemu, Allah Ta'ala bangkit lemu mari nak pelaga dia pula. Tu. Nak balas tu yang Maha Adil. Allah Ta'ala Maha Adil. Lalu itulah tu Allah Musa kata maka segala manusia dan lain daripada manusia tu khabar naik ke atas bumi, naik ke atas bumi yang baru, hidup ke semuanya, ke semua segala manusia tu hidup kelik semula. Allahu Akbar. Ini benda gaib saja ni, benda yang gaib saja ni. Orang yang bertakwa sajalah yang yang akan beriman dengan benda tu. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Allah Taala tahu muttaqin tu salah satu sifat dia, dia beriman dengan benda gaib, benda yang kita tak nampak lagi. Nabi cerita Allah Taala royak, maka kita beriman. Habis itu kisah Musa, dia kata ini dia buat kepala tajuk baru, kisah Nabi Musa. Ini sebagian kisah Nabi Musa, bukan kisah Nabi Musa belaka je sikit ya ambil mari jemput mari Allah Taala royak cerita sikit-sikit ya. Ya gitulah semua nabi-nabi Allah Taala cerita sikit-sikit tu ya, kisah-kisah dia. Kadang-kadang surah nu jemput, surah ni jemput ulama tafsir ni lah pakak kumpul mari hipung hubung-hubung ni teka hidup budak lagu ni. Kisah yang sempurna sekali yang anbiya-nya Nabi Yusuf ya. Yang Allah Taala sebut dengan cara lengkap sekali. Orang panggil tak ada nabi lain daripada Nabi Yusuf yang Allah Taala sebut kisah dia dengan cara sempurna. Nabi Yusuf ni Tuhan sebut satu surah lalu dah. Surah Yusuf. Jauh daripada haluh. Siapa kepada dijual, siapa kepada jadi hamba, jadi raja, siapa akhir Nabi Yusuf. Sebab tu kita patutlah kita baca surah Yusuf tu, baca, tengok, ambil perhatian, ambil benda tu jadi ibarat pengajaran kepada diri kita. Ujian gapo orang tino, ujian hatino tu ke Nabi Yusuf dah. Tu kita buat penyajian untuk diri kita. Bila Allah Ta'ala uji dengan tina apa kita nak buat, lagu mana kita nak, apa kedudukan kita, apa semua. Bila uji dengan harta pula lagu mana, Masya Allah. Cukup tu surah tu. Tu. Ni pun kisah Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran alaihi salam. Habis itu hal ataka hadithu Musa, Allah Ta'ala kata hal ataka hadithu Musa, adakah jadi tidakkah, adakah ini adakah tidak. Jadi han tu orang panggil istifham takriri, nama dia istifham takriri. Jadi tanya, bukan tanya nak tahu, tanya nak menekan supaya mengaku kata ja. Tu takrir ni menetap, menekan supaya kita ngaku kata ya. Sebab Allah Ta'ala kata ke Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, hey Muhammad, tidakkah kami buka dadamu? Nabi pun hanguk, ya Allah, ya. Takkah kami dak buka dadamu? Tu. Pemek tanya, buat tanya kita. Aku tak ada duit kemung kan, sama tak mau duk curi orang lagi. Aku duit kemung dak. Ya wi, salah kata wi.
Tanya tu bukan tanya nak tahu, tanya nak wi kita tu mengaku kata jo. Mana ada curi orang lagi. Mak tak nak wi duit lagi kan? Mak tak nak wi duit kan bagi ni. Wi. Tu maknanya tu orang panggil takrir. Tu istifham takriri nama takrir. Takrir ni makna menetap. Hak tu bagi daripada ilmu ma'ani tu kena mengaji, kena sapa pagi. Ni. Ya bukan setahun dua ilmu weh. Allahu akbar. Tak ada mengaji lagi hal mantok gapo tu. Ni ada banyak perkara lagi, bukan setahun dua. Allah. Ni enggak ada nak lain dah. Enggak ada nak lain. Tu. Kita kena tu. Allah, tak apalah tu tengok. Maka Allah Ta'ala kata hal ataka hadithu Musa, adakah tidakkah ataka telah datang akan dikau, datang ini telah datang akan dikau, sudah datang akan dikau ya Muhammad. Tidakkah sudah datang akan dikau hai Muhammad hadithu Musa atakat. Tidakkah datang akan dikau oleh cerita bagi Nabi Musa? Hei Muhammad, cerita Musa tak mari siapa kemu lagi Jo, siapa dah? Jo. Wak tanya tu, tak mana tak Nabi mengaku. Jo, sudah dengar dah, sudah menyata dah, sudah dengar dah. Tapi tanya lagi, orang panggil. Tu Allah Ta'ala kata hal ataka hadithu Musa, adakah yani tidakkah datang, yani telah datang, sudah sampai, datang ni sampai, sudah datang dan sudah sampai akan dikau ya Muhammad oleh cerita kisah bagi Nabi Musa. Kisah Nabi Musa tak siapa kemu lagi kan? Jo, siapa dah? Nabi Musa dengan Fir'aun. Musa dengan Fir'aun. Yagu dia ni. Yagu dia ada dua ni. Bila sebut Musa tu gambar Fir'aun. Bila sebut Fir'aun gambar Musa. Yagu dia. Ya masa dia dah. Ya masa dia. Dia ada dah jahat gitu. Nabi ada bila di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal dia memang kata. Bukan Abu duk Jahal tu dah. Tu. Pak ni duk panggil Abu Jahal gitu. Tu. Di mana ada Muhammad, maka adalah Abu Jahal. Di mana ada Fir'aun, situlah Musa ada. Ya masa dia bila ada orang berjuru, ya ada orang mengaruk sekali. Ya kena ada gugu lagu tu. Tu. Habis itu, maka Allah Ta'ala kata, adakah datang akan dikau ya Muhammad oleh cerita Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya, atau pada Fir'aun dan kaumnya kaum Fir'aun, bukan Fir'aun saja, dan segala kaumnya kaum hak Fir'aun, puak hak Fir'aun. Ya bukan mengaruk tu bukan Fir'aun seorang, segala kaum dia pun masa tu lah. Kaum Fir'aun punya dipakat molek hak duk menzalim Bani Israel Fir'aun, lepas tu kaum dia. Mana kaum Fir'aun? Daripada bayar pada kaum, bayar nak menyatakan kaum tu. Kaum Fir'aun tu mana? Daripada Qibti Mesir, daripada Qibti, daripada puak jenis Qibti bagi dalam negeri Mesir. Qibti ni mana satu bangsa, satu jenis, satu kabilah, satu jenis manusia, Qibti. Supaya kita orang Melayu, ada bangsa Qibti. Bangsa Qibti, cercat orang panggil Qibti ni puak. Fir'aun ni masuklah bangsa Qibti. Fir'aun. Tu. Faham tak? Bukan kata bangsa Qibti ni mengarut belaka hak baik-baik pun ada, tapi nak royak kata Fir'aun tu mari daripada bangsa tu. Bangsa Qibti ada bahasa dia. Bahasa Qibti ada bahasa dia. Hak lukis di piramid di mana tu. Tu hak tulis di banyak makam tu, hak tu bahasa Qibti. Bahasa Qibti. Satu bahasa dia. Bahasa Qibti nama dia. Tu.
Salah satu Kipti yang kita kenalnya siapa dia? Apa dia? Hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama apa? Nama? Maria, ibu bagi Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Maria bukan isteri, dia hamba perempuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak panggil isteri, kerana dia hamba. Nabi pakai dia tu boleh pakailah. Mana tak lalu dengan nikah kahwin taklah. Tu. Maka Maria tu daripada Kibtiyah, dia pun jadi bangsa tu. Jenis tu. Raja Mesir hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mesir mari. Maria Al-Qibtiyah, tu daripada bangsa jenis tu. Bangsa jenis tu. Tu. Tu ialah tu. Qibti. Tu. Apa Qibti dalam negeri Mesir? Learning tu banyak rata-rata lah Qibti dalam Mesir baik. Lepas tu macam-macam agama lah. Kristian dah, Islam lah, jenis bangsa dia. Tu jadi masa tu Fir'aun Kibti ni orang Fir'aun betul. Kita tak puak ya. Sebab tu Nabi Musa pergi bunuh, pergi terbunuh, pergi tapar seorang Kibti mati. Tapar bukan kosak Nabi mati, tapi tangannya berat. Nabi Musa gelegung rebah deng mati. Mati tu berita siapa ke Fir'aun, murai Fir'aun. Padahal Fir'aun ni pera Nabi Musa jadi halah lagi. Tapi dia kasih kepada puak tu lagi. Kibti dia lagi. Ni orang panggil ikat bangsa tu, darah bangsa tu lebih lagi. Yang murih siapa kena nak bunuh Musa. Dengan sebab dia nak bunuh Kibti tu. Allah. Susut Nabi Musa kena lari daripada Mesir lagi. Tu. Tengok. Maka Allah Ta'ala kata, tidakkah sampai akan dikau oleh cerita Nabi Musa, hei Muhammad, iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuan asalnya cerita. Ketika, yani ingatlah ketika, yani uzkur boleh jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Jumlah tu yani uzkur, hendak ingatlah hai Muhammad. Nak tafsirkan hadis Musa tu, seolah kata Allah Ta'ala cerita sekali lagi pula. Tidakkah siapa ada cerita Musa ke Muhammad? Jo, siapa dah. Ingat Muhammad, ingatlah ketika, yani akan ketika. Tu. Ingatlah Muhammad, akan ketika nadahu rabbuhu, ketika seru, ketika menyuruh, ketika panggil akan dia Nabi Musa itu. Tafsir pada dia tu dah. Ni cara tafsir Nur Ihsan je mari lagu tu tafsir Nur Ihsan je mari rupa tu. Dia nak tafsir lalu. Ketika seru akan akan Nabi Musa itu oleh Tuhannya, Tuhan bagi Nabi Musa. Iznadahu rabbuhu, ketika menyeru, Allah Ta'ala seru akan Nabi Musa oleh Tuhannya. Ni ketika Nabi Musa naik kepada Bukit Tur ni untuk munajat. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintah Jibril meroyak ke Musa, kata Musa tu naik atas Bukit Tur Sina, naik ke bukit tu kerana Allah Ta'ala kehendak supaya bercakap dengan Nabi Musa. Padahal di bawah pun boleh kecek dia, Tuhan nak dengar kalam dia. Tapi ia tempat yang bersih, tempat yang molek, panggil Nabi Musa naik. Tu ketika seru akan Nabi Musa tu oleh Tuhannya, Tuhan bagi Nabi Musa tu seru, panggil ya Musa. Kalau ayat lain pula dah, kalau ayat lain mari dalam ayat lain lagi, ya Musa inni anallah. Allah Ta'ala kata, dengar mari. Dan linga dia tu tak tahu kata mari mana suara tak orang panggil tak berjihad. Khabar-khabar dengar masuk dalam telinga Nabi Musa dah reti. Sampai tu Nabi Musa dia tahulah kata ini kalam Allah ni. Kalau kalam tu setan tu, dia mari lek tu, lek tu, mari lek tu. Dia kalam makhluk ni, dia
Makhluknya berjihad, belak berjihad, bertepak dah. Bertepak berjihad. Maka suara yang datang pun, kalam yang datang pun tentu daripada tepak berjihad. Mari lihat atas ke bawah ke kanan ke kiri, depan belakang ke. Ni tak. Dia tak. Allah Ta'ala menjadi kekuatan dalam telinga Nabi Musa sehingga dia dapat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suruh seakan-akan kata dengar setiap tubuh. Dia kata dengar setiap tubuh. Nak kata reno kita muka tak tahu kata orang mana. Tak tahu kata orang mana. Dengar. Ya Musa. Hei Musa. Inni anallah, aku Allah. Inni anallah. Tu. Rasa Musa dah. Kenal dah. Tahu dah kata Allah Ta'ala menyeru. Teka seru akan dia akan Nabi Musa oleh Tuhannya. Seru di mana? Bil wadil muqaddasi. Dengan takluk pada seru. Seru akan dia oleh Allah dengan jadi pada padang muqaddas tua. Pada padang muqaddas tua, ya kecil lagu tu. Padang muqaddas ini satu padang yang disucikan dia. Muqaddas ni yang disucikan dia. Padang yang bersih, padang yang disucikan dia. Tu wadi tu padang satu carok lumbuk, padang yang disucikan. Allah Ta'ala bersihkan tempat tu, wadi muqaddas. Nama gapo wadi tu pada tu? Tua tu nama dia. Nama bagi padang muqaddas tu, nama bagi padang yang dibersih. Jadi padang yang dibersihkan dia yang bernama Tuhan. Padang yang bernama Tuhan. Masya Allah. Wadi muqaddas. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pecah kasut tu. Yang siapa-apa nak jijak masuk dalam padang tu, Allah Ta'ala kata, Ya Musa ikhla'na alaik. Cabut kasut mung lu. Buang kasut kamu dulu. Innaka bil wadil muqaddas situa. Kerana mung sekarang ni duduk di atas satu kawasan yang suci. Kasut mung cemah. Sebab apa boleh kata kasut cemah? Ulama kata kerana kasut Nabi Musa tu dia buat daripada kulit yang tak ada samuk lagi. Maka tak samuk lagi tu najis lagi lah. Kira-kira kata cemah. Bila cemah tu kok, lalu tu Allah Ta'ala suruh pecah kasut. Pecah. Tak boleh. Cemah. Sini tempat yang cuci. Ikla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tu lalu tu pecah kasut Musa pecah. Jalan. Dengan kaki ye. Kaki dia bukan kaki ye. Kalau kaki kosong. Jalan kaki kosong kita akan kasut jejak di atas wadi yang bernama Tuwa tu. Hak tempat kita pergi tu, kalau di Bukit Tursinak tu kak, dia mau kata situ-situ ni wadi muqaddas situ lah. Padahal semua tu sebenarnya belum jadi yakin lagi, bukan sahak kepada mutawatir, dak hanya kila-kila ya. Dikata ya. Kita naik belum naik Bukit Tursinak tu ya ada lah. Orang ni kata ni pokok kayu Syajaratul Musa, ada gereja. Lelaki nak naik gitu ya ada dah. Tempat lubuk. Bukit tinggi, Bukit Sinak. Bukit tu pun kila je, mana dia kata setengah ulama ada situ. Dia mengikut hikayat puak-puak Kristian kata situ. Bukan puak Kristian nak naik tu. Kristian, puak Yahudi pun naik kita tengok tempat Nabi Musa je. Tu bakat naik. Maka Islam pun naik. Tapi tidak ada orang panggil bukti sejarah yang sahih dak kata situ benar-benar 100% ke tak. Kalau duk khilaf lagi betul mana Bukit Tursinak sebenarnya yang Nabi Musa naik munajat. Tapi kita naik dah lah tempat tu. Tempat ni sini mata Nabi Musa munajat ni kawasan ni. Tu Jaban apa dia Tajalli. Tu naik lek malam tu. Sejuk, lepas tu sampai subuh. Naik tengah malam ke subuh 12 ke 1. Naik lagi sampai subuh sana. Nak widai subuh. Lama dah jalan. Kena tidur dululah. Mana tidur dulu nak naik tu. Lama. Tu.
Tu situ kita usaha juga tu satu masa kita kena pergi orang panggil girehlah. Dah, girehlah. Ya bukan kata kena ngaji Mesir baru boleh pergi Bukit Tursinak, demo orang Malaysia duk pergi jalan Bukit Tursinak semua tak ada ngaji ni. Mana kita ada duit kita hipung untuk buat satu rehlah kita nak pergi umrah ke lalu masuk Mesir boleh seminggu dua. Tu lepas tu masuk pergi jalan Zairah tempat makam gini-gini, masuk pergi Zairah Bukit Tursinak pergi buat tu pergi untuk ambil kesempatan tu. Lagu tu ya tempat sejarah ni Allah Ta'ala suruh juga, Allah Ta'ala suruh kita jalan untuk ambil pengajaran tu, untuk ambil pengajaran. Jadi munasabah lah bukit tu. Jadi kalau kita kira lah munasabah kan tinggi semua, tinggi Nabi Musa naik lagu kan Allah, tapi orang gagah dia dah yang kuat. Kita ni Allah batu saja, batu sejuk di malam sangat sejuk, gelap. Tu. Masya-Allah. Patut ada Wadi Muqaddas. Tu. Pas itu ia nama dia dah, nama dari Mesir lah ni pun dia tak nama dah. Kampung tu kampung Muqaddas tua. Orang panggil Wadi Muqaddas. Ya kampung Wadi Muqaddas ada di bawah. Ada masjid kita pergi semaya apa tu. Tu dia. Maka kata dia, Muksana kata tengok, dia kata kan di padang Muqaddas yang bernama Tuan. Tuan. Ni pun ngaji Mesir ni wak tengok tengok mari sini ngulung ngajar tu kat terus nak tempat Musa. Kita pun rasa nak semangat nak pergi ngaji. Padahal nak pergi ngaji kena pergi jalan, tanya situ dulu. Nak pergi ngaji kena pergi berjalan. Nampak tak ada kecek mana buku mengaji? Tak ada kecek mana? Mari lah. Mari sini. Ngaji semua sini kuat. Sedap. Tak ada buku mana. Enggak nampak hujat kecek bak jalan. Dia juga. Maka sebelum pada kita nak pergi pun kita persiapkan diri kita dululah. Kita mengaji mulai ngaji sungguh, boleh baca lah qadar dulu. Lepas kita pergi akan meluaskan lagi kita pengalaman kita pun gitu. Tu. Gitu je. Maka kata dia rahimahullah taala, kalau begitu pun Yaman pun panggil kok pergi Yaman lalu. Di Yaman tu ada kau Sabak. Sabak sebelah Quran tu di Sana'a tu. Kau Sabak tempat Balqis tu. Raja Balqis. Ada istana Balqis lah ni. Bawa duk pergi dulu lah. Tanya pergi. Istana hak Raja Balqis masa nak Raja Sulaiman dulu. Ada lagi. Kau Sabak hak sebut dalam Quran. Di Sana'a. Sudah pergi pula. Tak sudah kalau nak berjalan, tak sudah. Tak su. Apa Saudi mari ngaji ni semua Mekah ni. Ngaji Mekah. Gini. Nak pergi Mekah pula. Nak pergi ngaji Wahbi pula. Tu. Tak sudah lah kalau bab berjalan ya, tak sudah. Tu Pak Urdun tak ada tu mari lagi. Mari sini Urdun ni tempat ni Nabi sallallahu apa ni. Ni kawasan ni. Tak ada su sampai dah. Kawasan Urdun lah ni, Ashabul Kahfi dia mata ni Kahfi. Ni duduk di Urdun. Siap pergi Urdun pula kawan. Kau nak gimana? Ilmu. Jangan lupa ilmu. Tu. Habis itu. Alah. Ni gila boleh. Maka dengan padang Muqaddas, padang yang dibersih dan disucikan dia yang bernama Tua. Maka makna padang yang suci. Maka makna, jadi makna padang Muqaddas tu. Maka makna ini makna Wadil Muqaddas tu, yakni padang yang suci, yang dibersihkan, yang disucikan dia. Padang yang suci. Padang yang suci. Lepas tu Tuan ni dia ambil daripada maksud tua asal lah ni jadi nama daripada wadi itu nama tua, wadi yang bernama Tua. Tapi bila kembali kepada luar asal tuannya daripada tuwiyah, maknanya tawa ni lipat. Maka sini tuan ni jadi yang dilipat daripada kejahatan, itu asal makna dia.
Tuan tu ni padang yang dilipat. Jadi yang disuci, yang dilepaskan oleh Allah daripada kejahatan. Tidak pernah berlaku kejahatan di padang tersebut sehingga jadi tempat yang suci. Dilipat daripada kejahatan. Nampak tu dah? Maka Allah Ta'ala lipat daripada kejahatan. Maknanya Tuhan lepas daripada kejahatan. Tempat tu tak pernah berlaku kejahatan, maksiat kepada Allah pada tempat tu, sehingga dinamakan tempat tu tempat yang bersih. Maka Nabi Musa diperintah supaya cabut kasut. Ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka Nabi Musa pun cabut. Bila cabut, pak, Allah Ta'ala tanya, ma tilka biyaminika? Hei Musa, apa lah tangan kananmu? Nabi Musa dah pergi tukar dia. Dah bawa tukar. Lepas tu Allah tanya. Maka orang tanya, Allah Ta'ala tanya tu dia tak tahu lagi. Dia nak kata gapo? Dia tahu. Allah Ta'ala tahu dah. Tapi tanya nak menjinak-jinak hati Nabi Musa. Orang kita ni kadang-kadang, kadang-kadang kita kadang-kadang mari rumah. Allah, kalau kita tahu, mari rumah, buat tanya. Ataupun kita kata, mari sore ya? Sore. Nampak dah kata mari sore? Tanya juga. Tanya tak? Dah, mari sore ke? Oh, tanya. Mari program, mari hantu ni. Lama orang tak reti tu je tanya. Mu tak reti. Orang tanya tu untuk nak menjinak hati. Buat tak sevi hati kita wasalia, tak sevi kita rasa jadi deban naling dak. Nabi Musa tak biasa ni mari ni. Lalu Allah Ta'ala kata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa dalam tangan kananmu tu Musa? Nabi Musa bila dengar lagu tu selalu dah, qala hiya asaya, tukakku ya Allah. Hak ni aku buat berjalan, buat menukak ni. Hak ni lah nak buat jadi pikul barang-barang ni. Hak ni nak buat gahai daun-daun kayu ikut kambing-kambing ni. Tengok jawab 2, 3, 4 patah. Dalam ayat Quran sebut Allah tanya sekarang je apa? Jawab kata tukak sudahlah. Tapi dia tak cukup dan Musa jawab panjang. Maka ulama kata gano Allah Ta'ala tanya sepatah jawab 2, 3, 4, 5 patah. Maka ulama jawab kerana sangat-sangat sedapnya bercakap dengan Allah, sehingga Nabi Musa rasa nak itnabul kalam, memanjang cakap tu ketika tu. Panjang kecek kerana sedap dia kecek dengan Tuhan ni lazat, sehingga membawa kepada memanjang cakap kerana tu, kerana lazat, talazzut dia panggil. Salah satu daripada faedah untuk itnabul kalam orang panggil. Ada nuktah dia. Kalau kita ngaji dalam ilmu ma'ani tu, kita berjumpa habis itu tengok sikit lagi kita kata iaitu Allah iaitu wadi padang muqaddas. Nanti lepas mai bel ustaz apa bel Allahu akbar Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.
La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sallallahu marabba hadhi da'wati tamma salatul kainati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Tengok sikit dah nak habis hak ninja, nak habis baris ninja. Maka kata dia wadi itu namanya Wadin Muqaddasi, yang bernama tua, badal pada wadi itulah, tuan tu badal jadi nama. Tu. Maka kata dia, maka makna padang, jadi makna Wadil Muqaddas tu jadi padang yang suci, yang disuci, yang dibersihkan oleh Allah kan dia. Tuan yang dilipat, asal makna tu lah sekarang ni sudah jadi nama dah. Yang dilipat daripada kejahatan, dilipat, dibersih, disuci, dilepah daripada kejahatan. Habis tu, iaitu padang Muqaddas itu tu duk mana? Tetapi dia dikhilah. Dia tak tahu, dia tidak tahdid dengan cara orang panggil 100% dak menentu tempat sebenarnya. Iaitu tempat padang, satu kawasan di negeri Syam. Dalam kawasan negeri Syam. Syam tu peluah pula kalau kita bukan Syria saja. Masa dulu sebut kata Syam tu ke? Masuknya sekarang lah ni jadi negara gapo tak Syam? Urdun pun masuk dalam Syam. Palestin, Lebanon, Syria, lepas tu sebahagian Mesir. Tu Syam belaka, tu kawasan Syam luar. Bila pecah-pecah negeri tu hamba Allah jadi pecah-pecah. Padahal Syam ni, tapi bila becek negeri dah tu, kawasan yang makan banyaknya Syria lah. Hok boleh ambil kawasan Syam hok banyak sekalinya Syria. Lalu tu bila masa sekarang itlaq Syam tu kena ke Syria macamnya. Padahal ya Syam tu bukan Syria saja. Salah satunya padanya Urdun dan Lebanon jelas juga nama itu. Maka kawasan dalam negeri Syam antara Madinah Ailah, negeri Ailah ni satu negeri dalam negara Urdun sekarang lah ni, dalam Urdun becek duk dalam nu dah Jordan dah. Ailah ni duk dalam Jordan dalam ni nya. Tapi dulu je kawasan tu lah dalam bahagian tu. Antara Ailah, yakni satu negeri dalam Urdun sekarang ni, Ailah, dan Mesir, dan juga bahagian Mesir celah tu. Jadi kalau kita tengok, kita naik kepada bukit Tursinak tu pun luah, ya kawasan bukit dia tu dia makan pergi sampai ke dalam tu, dalam negara tu, sampai ke negara luar. Dia bukan kata bukit tu dalam Mesir saja tak, dia makan kawasan pergi lagi dalam negara lain pula. Jadi kira gimari tu antara tu lah, Allahumma salli alaihi wasallam, antara Ailah dan Mesir, negeri Mesir. Tu dia. Habis itu sekadar tu lah. Kemudian kata firmannya, apa Urdun kata pergi jalan Ailah, mari Ailah. Urdun kata mari ke Ailah. Tu. Habis itu cuba kita tengok semula firmannya, firman Allah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Ta'ala suruh lah, Musa suruh pergi kepada hadap Fir'aun lah. Tu dia. Allah Akbar. Ni Tuhan suruh ni, dia duduk atas bukit Tursinak ni. Ya moga ya munajat akhir yang Tuhan perintah dah, mung pergi hadap Fir'aun boleh lah.
Gi belawai. Gi belawai oleh. Dengan mukjizat-mukjizat. Sekadar tu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana